Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wasnal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala izin lagi teman kita pagi ni untuk perkongsian ilmu tajwid, insyaAllah. Baik. Pagi ni kita akan sambung lagi yang semalam sebahagian daripada yang semalam tu, iaitu untuk bahagian kedua untuk pagi ni yang berkaitan dengan menyelesaikan kemuskilan dalam hukum dan bacaan idgham . Semalam kita dah habis separuh daripada nama-nama hukum yang kita temui dalam ilmu tajwid. Hari ini kita akan sambung untuk bahagian kedua beberapa hukum lagi yang kita akan kenali dan seterusnya macam mana untuk baca dia paling tidak dengan sempurna . Baik, sebelum tu kita tengok sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya dia aman dari segala bahaya katanya. Diriwayatkan dari Al-Buzar dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza qara'ta Fatihatal Kitabi wa qul huwallahu ahad fa aminta min kulli syai'in illa al-maut." Atau kama qala. Yang bermaksud, bila engkau baca Al-Fatihah dari kul huwallahu ahad, maka amanlah engkau dari segala sesuatu kecuali maut. Jadi ini Rasulullah dah pesan antara yang kita boleh sebagai amalan kita, zikir kita, baca Fatihah, baca Qul Huwallah, mohon perlindungan. Ya. Begitu. Okey. Minta maaf. Terima kasih, Win. Okey kita rujuk kepada slide kita sekejap. Okey. Sekarang ada Baik. Bahagian kedua ni kita akan seperti yang saya katakan tadi kita akan membincangkan tentang kemuskilan lagi kemuskilan dalam bacaan dan hukum idgham ni tadi. Semalam tadi kita dah habis sebahagiannya dan pagi ini insya-Allah kita selesaikan sebahagian lagi daripada untuk mengenali dan menyelesaikan kemuskilan dalam bacaan dan hukum idgham. Ini tadi hadis yang disebut baca Fatihah, baca Qul Huwallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dia akan aman engkau dari segala sesuatu katanya, melainkan maut katanya. Jadi Imam Ibnu Al-Jazari juga ada berpesan seperti yang kita dah sedia maklum, beramal dengan tajwid itu ini membaca Al-Quran dan beramal dengan tajwid itu sesuatu kewajipan iaitu jadikan dia sebagai kelaziman. Kerana barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran maka ia berdosa. Kemudian sebab apa? Al-Quran tu dia turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah secara serentak memang berserta dengan tajwid. Maka demikianlah Al-Quran yang berserta dengan tajwid tu tadi sampai kepada kita.
Maka saya lah daya boleh kita cubalah kenali ilmu tajwid untuk kita membaca Al-Quran dengan sempurna warattilil Quran tartila surah Muzammil ayat keempat tu ada menyebut supaya Al-Quran ini dibaca dengan tartil. Yang dimaksudkan dengan tartil tadi dalam kitab tajwid disebut kita mesti mengenali hukum tajwid yang melibatkan apa tadi, iaitu hukum mudud, hukum runah, hukum tebal dan nipis, makhraj dan sifat huruf, resam dan dob, yang keenamnya waqaf dan ibtida. Itu paling tidak Kemudian campur satu lagi yang ketujuhnya tentang qiraat. Qiraat ni dia membahaskan tentang kalimah-kalimah tertentu di dalam Al-Quran yang ada bacaan tersendirinya mengikut qiraat masing-masing lah. Yang itu kita akan sentuh juga di hujung kitab ni nanti. Baik, untuk tajuk pagi ni menyingkap kemuskilan hukum dan bacaan idgham shaghir. Kita di dalam hukum idgham shaghir, iaitu bahagian yang kedua. Jadi kita ulang balik sedikit itu pengertian idgham ni, dan bermula melapaskan dua huruf menjadi satu huruf. Dalam pertemuan dua huruf, kita baca dengan satu huruf yang bertasdid seperti huruf yang kedua. Maka itulah idgham. Maka dalam pertemuan tu dua huruf tadi kita sebut pada huruf yang kedua yang bertanda sabdu tu. Itulah hak dia sekarang. Jadi idgham bermaksud menggabungkan dua huruf menjadi satu. Dua suara huruf tadi kita gabungkan menjadi satu suara huruf. Cara mengenalinya dengan melihat ada tanda sabdu di atas huruf hijaiyah tu. Cara bacaan dia digabungkan dua suara huruf tadi menjadi satu sebutan. InsyaAllah saya contohkan nanti. Jadi dalam hukum idgham, dia ada dua satu idgham kabir, satu idgham shaghir. Kita ulang sedikit bagi yang baru menyertai grup kita pagi ni. Dia dikatakan idgham, kita ada jumpa dalam hukum nanti yang dinamakan idgham kabir, satu lagi idgham shaghir. Jadi idgham kabir ni kita ada dua tempat saja, pada kalimah la ta'manna dengan makkanni iaitu kita dah bahaskan sebelum ni. Cuma yang banyaknya adalah idgham shaghir. Cuma hukum idgham ni dia berlaku disebabkan pertemuan dua huruf. Iltiqa'il harfain fi bil qira'atil Quran. Semasa kita di dalam kita pembacaan Al-Quran. Bila bertemunya dua huruf, maka berlakulah hukum-hukum idgham ni tadi. Jadi kita kenali dulu kabir itu apa, shaghir itu apa, mutlak itu apa. Kabir adalah huruf pertama dia berbaris, huruf keduanya berbaris. Manakala shaghir, huruf pertama dia sukun, huruf keduanya pula berbaris. Dan mutlak, huruf pertama dia berbaris, keduanya sukun. Jadi bila kata mutlak, ini yang kita baca dengan izhar. Bila kita sebut dengan kabir, semuanya dibaca dengan izhar. Kecuali dua tempat yang digabungkan, diidghamkan pada idgham kabir tadi. Pada kalimah la ta'manna dengan makkanni yang kita dah sentuh sebelum ni. Yang paling banyak hukum idgham adalah dalam bentuk shaghir, iaitu huruf pertama sukun, huruf keduanya berbaris. Kita tengok nanti contoh-contoh dia. Baik, satu yang tu selesai. Himpunan hukum-hukum dalam idgham shaghir ni. Jadi bila kita belajar bab tajwid, kita akan jumpa semua nama-nama ni yang 12 nama ni yang melibatkan pertemuan shaghir. Yang digabungkan dengan nama-nama, ada 12 nama yang kita dah sebahagian ni kita dah selesaikan malam tadi dan pagi ni insya-Allah daripada nombor 7 hingga nombor 12 tu ada 6 lagi hukum idgham. Baik, idgham shaghir ni matan pun dia berkata kemudian jika awal semua jenis itu sama ada dia mislain ke mutaqaribain atau mutajanisain, hurufnya sukun pula tu, huruf yang pertama tu sukun, maka disebut dengan shaghir. Itulah shaghir. Shaghir bermaksud pertemuan dua huruf, huruf pertama sukun, huruf keduanya berbaris. Jadi idgham shaghir ni dari segi bahasa bermaksud memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Makna dari segi istilah tajwid, memasukkan huruf sukun tadi ke dalam huruf yang berbaris seolah-olah menjadi huruf yang bertasdid. Digabungkan dua huruf itu tadi menjadi satu sebutan suara huruf.
Dalam matan juga disebut ya, kata Sahib Al-Salsabi, bermula melafazkan dua huruf menjadi satu huruf yang bertasdid seperti huruf yang kedua, maka itulah idgham. Baik, pengertian soghir dari segi bahasa bermaksud kecil. Dari segi istilah, pertemuan dua huruf, huruf pertama sukun dan huruf keduanya berbaris. Ya. Saya rasa yang ini sebahagian kita semua dah mahir, ya, dah tak ada masalah, kita tinggalkan. Ya. Baik, kita terus pada idgham kabir. Ya. Itu dia pada hukum idgham ni, dalam soghir maksudnya, sebenarnya ini dalam bab idgham soghir, bukan idgham kabir. Ya. Terbagi pada 3 bahagian, iaitu mutamar selain soghir yang bermaksud sama makhraj dan sama sifat. Dua huruf yang sama, ya. Pertemuan dua huruf yang sama. Di dalam keadaan huruf pertama sukun, huruf keduanya berbaris. Dua huruf yang sama. Ba dengan ba, ta dengan ta, tha dengan tha. Begitu maksudnya. Manakala mutaqaribain soghir, iaitu dua huruf yang berhampiran pada makhraj dan sifat. Okey, saya dah sebut dah malam tadi. Tak payah kita nak hafal tentang makhraj ke sifat ke apa, cuma kita kenali huruf-huruf tersebut sahaja. Di mana bila disebut mutaqaribain adalah melibatkan pertemuan satu kumpulan qaf dengan kaf. Satu lagi kumpulan melibatkan huruf-huruf pertemuan nun, ra dan lam. Ini dua kumpulan huruf yang dikategorikan sebagai mutaqaribain dalam bab ni. Kalau mutamar silain tadi dua huruf yang sama, tak kisahlah apa sahaja semualah yang ada 29 huruf hijaiyah tu, kalau mereka bertemu satu sama lain dalam keadaan huruf yang sama, ya, itu mutamar silain. Tetapi kalau qaf jumpa kaf ataupun nun jumpa ra, nun jumpa lam atau lam jumpa ra, ini dikategorikan sebagai mutaqaribain. Maknanya satu lagi mutajanisain soghir yang bermaksud sejenis pada makhraj dan sejenis pada sifat. Okey, apa dia huruf-huruf dia? Kita ingat yang 4 kumpulan ni pula. Kumpulan pertama melibatkan ta, dal, to. Kumpulan kedua melibatkan sa, zal, za. Kumpulan yang ketiga melibatkan pertemuan ba dengan mim. Dan kumpulan yang keempat yang melibatkan pertemuan nun dengan mim. Ada 4 kumpulan yang membina hukum mutajanisain soghir ni tadi. Baik, ya, hukum bacaan untuk mutamar selain soghir atau mutaqaribain soghir atau mutajanisain soghir ni, ya, di sisi qiraat Hafs an Asim, Thoriq Shatibi adalah wajib idgham. Wajib digabungkan bacaannya dalam keadaan soghir. Dan keadaan idgham soghir ini juga kita akan jumpa dia dalam satu atau dua kalimah di mana huruf pertama dia sukun dan huruf keduanya berbaris. Dalam mushaf diberi tanda sabdu untuk mengenali yang hukum idgham dan wajib digabungkan, ya, dalam bacaan. Maka di sana terbinalah hukum-hukum. Kalau dia duduk pertemuan antara dalam hukum nun, sakinah dan tanwin, kita akan jumpa nama-nama ni, ya, idgham bila gunah kamil, idgham bi gunah kamil dan idgham bi gunah nakis yang kita dah kongsikan malam tadi, kan. Dan begitu juga kita akan jumpa dalam hukum mim sakinah dengan nama tajwid dia idgham syafawi. Begitu juga dalam lam sakinah kita akan dah jumpa pun idgham syamsi dan idgham samsi bi gunnah. Ini 6 hukum ni kita dah bentangkan malam tadi. Ya, alhamdulillah. Okey, dalam hukum idgham tu sendiri pula kita akan jumpa nama-nama ni yang akan kita kongsikan pagi ni. Iaitu idgham mutamar silain, idgham mutaqaribain kamil, idgham mutaqaribain naqis. Dan satu lagi kumpulan idgham mutajanisain kamil, idgham mutajanisain naqis dan idgham mutajanisain bi gunnah. Kan? Jadi keseluruhan ni ada 12 ya yang kita biasa jumpa dalam bacaan Al-Quran kita, ya. Baik. Biasanya kesalahan yang berlaku dalam hukum idgham ni adalah meringankan sabdu. Selalunya itulah yang menjadi masalah dalam bacaan idgham ni, idgham soghir, ya. Saya akan contohkan nanti.
Baik, harap kita dah dapat sedikit pemahaman ya tentang idgham saghir ni. Kita terus pada idgham di dalam hukum idgham. Bermakna bacaan yang digabungkan di dalam hukum idgham. Hukum idgham tu sendiri dia terkeluar daripada hukum nun sakinah, hukum mim sakinah ataupun lam sakinah ya, dia kumpulan yang lain pula. Jangan terkeliru dalam mim sakinah atau nun sakinah atau lam sakinah ada juga nama hukum idgham yang disebutkan tadi. Dalam hukum pula idgham ni sendiri pun ada juga nama hukum idgham. Ya, kita tengok satu persatu. Yang dinamakan idgham mutamasilain. Satu kumpulan dinamakan idgham mutamasilain. Satu lagi dinamakan idgham mutaqaribain. Dan satu lagi idgham mutajanisain. Ya, yang kita dah biasakan, mutamasilain dua huruf yang sama, mutaqaribain dua huruf yang qarib pada makhraj dan sifat, mutajanisain ini yang sejenis pada makhraj dan sifat. Ya, iaitu di mana dua huruf yang sama bertemu, ya, dua huruf yang sama pada makhraj, sama pada sifat, yang pertama sukun, yang kedua berbaris, itulah mutamasilain. Ya, manakala mutaqaribain dua huruf yang berhampiran sifat, berhampiran makhraj, yang kita sebut lagi jenis-jenis hurufnya tadi kan. Dan begitu juga dengan mutajanisain, dua huruf yang sama pada makhraj ataupun sifat, duduk rumah yang sama. Baik, dalam hukum idgham ni kita akan jumpa yang disebut idgham kamil dan ada disebut idgham nakis. Baik, fahami idgham kamil dia kita akan temui dalam mutamasilain, pertemuan dua huruf yang sama, ataupun dalam mutaqaribain, pertemuan dua huruf yang qarib pada makhraj dan sifat, dan mutajanisain, dua huruf yang sejenis pada makhraj dan sifat. Dalam tiga-tiga nama ni kita akan jumpa idgham mutamasilain yang digabungkan secara kamil, idgham mutaqaribain kamil, idgham mutajanisain kamil. Kita akan jumpa nama-nama tajwid tu. Kita akan lihat nanti contoh-contoh ayat dia. Manakala dalam idgham nakis, kita akan jumpa dia dalam hukum mutaqaribain. Idgham mutaqaribain nakis dan idgham mutajanisain nakis. Jadi nakis ni ada dalam mutaqaribain dan mutajanisain sahaja. Di dalam mutamasilain kita tak akan temui dia. Ini bermaksud idgham mutamasilain hendaklah digabungkan dengan sempurna. Dalam bacaan itu yang jadi masalah dalam mutamasilain ni kita meringankan sabdu antaranya. Baik, kita terus dulu. Idgham kamil ni pada mutamasilain sama ada dalam mutaqaribain atau dalam mutajanisain, kita akan temui dalam satu atau dua kalimah. Cara mengenali dia, huruf pertama tu sukun, huruf keduanya tu berbaris. Dalam mushaf dia beri tanda sabdu dan wajib digabungkan dalam bacaan. Begitu juga pada mutaqaribain nakis dan mutajanisain nakis juga kita akan temui dalam satu atau dua kalimah, di mana huruf pertama dia sukun, huruf keduanya berbaris, dan di sini dia tidak diberi tanda sabdu. Itu cara kita nak mengenal. Bila tidak ada sabdu itu nakis, digabungkan secara nakis. Nakis ni bermaksud samar-samar. Cara bacaan dia tu disamar-samarkan kepada sifat huruf. Itu maksud dia. Dia tidak ada sabdu di atas huruf tu. Kita akan tengok nanti contoh dia. Dan bacaan dia gabung secara samar-samar. Yang ini yang kita nak ambil nanti. Baik, hukum idgham ni kita akan jumpa dalam idgham mutamasilain, idgham mutaqaribain, idgham mutaqaribain nakis, idgham mutajanisain, idgham mutajanisain nakis, idgham mutajanisain birunnah. Yang ini yang akan kita sebut pagi ni insya-Allah. Ada 6 hukum ni, kita tengok bagaimana bentuk pertemuan tu yang melibatkan huruf-huruf tadi dalam ayat, dan bagaimana yang pentingnya bagaimana untuk membaca dia dengan sempurna. Baik, idgham mutamasilain juga disebut idgham mutamasilain shaghir ataupun mislain shaghir. Sama je maksud dia. Pengertian dia, idgham bermaksud menggabungkan dua huruf yang sama tadi, iaitu sama pada makhraj, sama pada sifat. Juga disebut tamasul atau mislain, sama maksud dia. Huruf pertama dia sukun dan huruf keduanya berbaris, yang disebut mutamasilain shaghir. Dan yang penting hukum bacaan.
Yang inilah yang kita nak ambil pagi ni insya-Allah. Di mana digabungkan secara kamil ataupun secara sempurna dalam pertemuan dua huruf tu tadi. Kemudian huruf pertama yang sukun tadi dimasukkan ke dalam huruf kedua yang berbaris dan bersabdu. Itu dia yang dikatakan idgham mutamatsilain kamil. Contoh, okey, pada ayat dia potongan daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-16, fama rabihat tijaratuhum, di mana berlakunya pertemuan mutamatsilain saghirin tadi. Di sini perhatikan pada ta yang tidak berbaris ni, iaitu ta sukun. Bila huruf tidak berbaris dikategorikan sebagai sukun ataupun mati ataupun sakin. Berjumpa dengan ta juga huruf yang sama dalam keadaan dia berbaris dan bersabdu. Jadi pertemuan inilah yang dikenali sebagai idgham mutamatsilain shaghir. Jadi dalam bacaan wajib digabungkan. Cara membacanya daripada awal ayat tadi, fama rabihat tijaratuhum, daripada ha tu tadi terus masuk ke ta yang kedua yang bersabdu tadi, tinggalkan ta yang tidak berbaris tu. Fama rabihat tijaratuhum, pegang kuat sikit pada ta yang bersabdu. Nanti kalau kita baca cara ringan, itu yang kata meringankan sabdu tadi. Contohnya fama rabihat tijaratuhum, ada gabungan tu tapi ringan sangat pegangan pada ta yang bersabdu tu. Okay, hati-hati. Begitu juga pada potongan ayat 6 lu ayat 76, ainama yuwajjihu la ya'ti bi khair, di mana berlakunya pertemuan selain ini tadi dua huruf yang sama pada ha simpul. Ha yang pertama tu tidak berbaris, ha kedua tu berbaris dhammah dan bersabdu. Di sinilah berlakunya pertemuan mislain tadi, mislain shaghir. Jadi dalam bacaan bermula daripada jim tu, terus masuk ke ha yang berbaris dan bersabdu. Ainama yuwajjihu la ainama yuwajjihu la ya'ti bi khair. Jadi pegang kuat pada ha yang bersabdu. Jadi saya nak tarik perhatian sedikit pada jim yang bersabdu tu. Disebut tadi tanda idgham adalah huruf tu bersabdu. Jadi jim ni bersabdu. Di sini juga bermaksud dalam jim tu sendiri ada hukum idgham. Jadi siapa bertemu siapa dengan jim yang bersabdu ni? Yang itu kita akan bahaskan pada pertemuan akan datang. Hari ni kita tengok yang shaghir dulu ni. Yang nampak jelas di depan mata Yang cerita jim tu kita tinggalkan dulu. Cuma nak bagi tahu awal-awal So kita akan bahaskan pula. Baik, sebab penggabungan tadi seperti yang dimaksudkan, digabungkan bacaan kerana sukar dibaca secara izhar ta jumpa ta tadi, izhar mana nak dibaca dengan jelas, sukar. Apabila dua huruf tamasul yang sama tadi, dua huruf yang sama makhraj sifat tu tadi bertemu dalam keadaan huruf pertama dia sukun dan yang keduanya berbaris. Jadi cara yang paling mudah dalam bacaan adalah digabungkan. Okey, sedikit maklumat pada ni, pertemuan nun sukun bertemu nun yang berbaris atau mim sukun bertemu dengan mim yang berbaris adalah digabungkan dalam cara bab yang berkaitan dengan nun sakinah atau mim sakinah. Yang kita dah bahaskan malam tadi Bila nun sukun bertemu dengan nun yang berbaris atau mim sukun bertemu dengan mim yang berbaris, itu juga dikategorikan sebagai mutamatsilain. Tetapi kerana dia duduk dalam hukum nun, dia panggil idgham ma'al ghunnah. Dia duduk dalam mim sakinah, hukum mim sakinah disebut idgham syafawi. Itu aja beza dia. Baik, kata Imam As-Sakhawi, apa kata dia? Kalimah fi yaumi serta qalu wahum dan bandingan seperti ini, iaitu ya mat bertemu dengan ya atau waw mat bertemu dengan waw, janganlah kamu idghamkan wahai saudara-saudaraku. Yang bermaksud bila pertemuan dalam ayat yang macam ni, amanu wa amilu ni. Jadi waw yang pertama tu tidak berbaris, waw sukun, bertemu dengan waw yang berbaris. Di sini dilarang kita gabung. Kerana waw madiyah dengan ya madiyah ataupun waw mad, ya mad ni tidak boleh digabungkan dengan huruf seumpama dia di depan tu. Dia boleh digabung dalam hukum yang lain tetapi dalam pertemuan dua huruf yang sama
dia bertemu dengan waw juga, pada waw mat ataupun ya mat nanti bertemu dengan ya, jangan digabungkan. Jadi dibaca dengan hukum mat asli dulu, baru dibariskan waw selepas dia. Amanu wa amilu, amanu wa, jadi nu tu ambil 2 harakat dulu. Amanu wa amilu, selesaikan begitu. Begitu juga ya bertemu dengan ya tadi, ya mat bertemu dengan ya yang berbaris. Juga jangan digabungkan. Jadi baca dengan hukum mat. Allazi yuwaswisu fi. Yang digabungkan dia bunyi begini Amanu wa amilu allazi yuwaswisu fi. Yang tu tak boleh. Cara macam tu jangan digabungkan. Baik, selesai yang tu Harap dapat kefahaman sedikit. Seterusnya kita tengok pada idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain ni ada 2 Satu idgham mutaqaribain kamil, satu lagi kita akan jumpa nama idgham mutaqaribain nakis. Di sini ada mutamatsilain ni tak ada nakis. Di sini kita akan nampak idgham mutaqaribain nakis. Baik, kita ambil ukur yang ke-8 ni dulu, idgham mutaqaribain kamil. Bagaimana untuk mengenali dia? Pengertian dia mutaqaribain atau taqarrub. Jadi ada 2 istilah di sini Kalau kata mutaqaribain pun dia, taqarrub pun dia juga, sama makna. Iaitu menggabungkan 2 huruf yang hampir daripada salah satu perkara berikut. Dia hampir pada salah satu. Sama ada berhampiran makhraj atau sifatnya, iaitu ra dan lam. Atau berhampiran pada makhraj sahaja tetapi berlainan pada sifat, iaitu qaf dan kaf. Jadi berhampir pada makhraj saja tetapi berlainan pada sifat. Jadi saya sebut tadi mutaqaribain ni ada 2 kumpulan huruf saja, iaitu antara nun, ra dan lam dan qaf dan kaf. Ini 2 aja. Ini mutaqaribain lah. Tetapi dalam hukum idgham, kumpulan hukum idgham, nun tidak terlibat. Dia dah masuk dalam hukum nun sana. Baik. Idgham mutaqaribain bermaksud menggabungkan 2 huruf yang berhampiran makhraj dan sifat, iaitu huruf pertama dia sukun dan huruf keduanya berbaris. Bila qaf jumpa kaf, bila lam jumpa ra. Jadi digabungkan bacaan dalam keadaan huruf pertama dia sukun, huruf keduanya tu berbaris. Hukum bacaan dia wajib idgham sama ada secara idgham kamil, secara sempurna, atau idgham nakis. Ini ada tempat-tempat tertentu kena digabungkan secara sempurna. Ada pada ayat tertentu nanti boleh digabungkan secara sempurna atau secara nakis, sebahagian sahaja. Jadi ini contoh idgham mutaqaribain kamil di mana lam bertemu ra. Potongan dari surah Al-Kahfi ayat 22 ni, Qurrabbi, Qurrabbi, masukkan terus lam ke dalam ra. Pada ra yang bersabdu tu, pegang sebentar, lahirkan sifat dominan pada ra tu, iaitu takrir. Qurrabbi. Hanya ni yang kata selalu kita meringankan sabdu tadi, kita tak meraihkan sifat huruf yang bersabdu tu. Malam tadi kita dah sentuh dalam hukum lam sakinah. Kalau masih ingat lagi, kita pegang dulu huruf yang selepas lam sakinah tu, kita pegang dulu dan lahirkan sedikit sifat huruf yang bersabdu tu. Samalah keadaan bacaan dalam idgham mutaqaribain kamil ni yang melibatkan lam bertemu dengan ra. Begitu juga pada An-Nisa 158 tu, barrafa'ahu Allahu ilaihi. Bar dengan barrafa'ahu Allah, itu ringan sangat bunyi dia, tak mau macam tu. Baik, seterusnya kita tengok contoh bacaan dia di mana Qurrabbi a'lamu bi'iddatihim. Di mana daripada qaf tu sendiri terus ke ra yang bersabdu. Qur, tinggalkan lam. Maknanya bila kita tinggalkan lam bukan bermaksud kita menghilangkan dia, tidak Qaf membawa huruf lam tu terus ke dalam ra. Jadi untuk membuktikan lam tu ada juga dalam bacaan, dia diwakili oleh sifat takrir pada ra. Itu perlu ditakrirkan ra tu. Kalau kita tak takrirkan ra, maka seolah-olah dalam bacaan lam tu hilang.
Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Begitu bentuk bacaan idgham mutaqarribain kamil yang melibatkan pertemuan lam dan ra. Ya. Jadi masukkan huruf lam ke dalam huruf ra secara sempurna. Kamil bermaksudnya digabungkan keseluruhan makhraj lam dan sifat-sifat lam masuk terus semua ke dalam ra. Seolah-olah menghilangkan langsung lam itulah. Tetapi dia wujud dalam bacaan juga ya, dengan diwakili oleh sifat takrir pada ra tu. Itu maksud dia. Begitu juga ya pada ayat-ayat yang lain kita akan jumpa ya potongan ayat dari surah An-Nisa ayat 158 samalah. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Daripada ba ni terus ke ra dan takrirkan ra tu dulu. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Dengan sifat-sifat lam dan makhraj dia semua masuk ke dalam ra. Baik, kenapa digabungkan? Ya, yang ni pun kita kena tahu sedikit ya, kenapa bila lam sakinah bertemu dengan ra digabungkan yang dinamakan idgham mutaqarribain kamil. Dia semua melibatkan kedudukan makhraj dan sifat. Ya, saya dah sebut sebelum ni, hukum tajwid dalam nun sakinah ke dia, mim sakinah ke, lam sakinah ke, atau dalam bab idgham ni sendiri, berlakunya hukum-hukum tu adalah kerana pertemuan dua huruf tadi ya, yang terkait dengan makhraj dan sifat-sifat huruf tu yang bertemu tu. Contoh macam ra dengan lam tadi lah bila lam sakinah bertemu ra digabungkan secara sempurna kerana kita perhatikan lam ya dan ra, lam makhraj dia sisi hujung lidah gusi depan. Itu rumah dia. Manakala ra makhraj dia atau rumah dia belakang hujung lidah dan gusi depan. Yang ini yang dia katakan qarib tadi ya, rapat sangat pada makhraj. Manakala kita tengok pada sifat-sifat lam dan ra ya, dan ini sifat lam, kemudian sifat ra, hampir kesemuanya sama ya, kecuali ra ada memiliki sifat takrir yang menjadi sifat dominan dia ya. Jadi sifat dan makhraj ni juga dikira qarib ya, bagi lam dan ra ya, kedua-dua ni. Itu sebablah bila dalam keadaan saghir maka dia wajib digabungkan dengan sempurna. Dalam nota ni kita tengok ya, idgham huruf lam ke dalam ra dikecualikan pada surah Al-Mutaffifin ayat 14 ya. Ini kena ambil ingatan sekiranya bacaan secara wasal kerana di sana ada hukum saktah. Dalam bacaan Hafs an Asim ada 4 surah yang kita berjumpa dengan hukum saktah. Ya, disarankan afdal kita ambil hukum saktah tu. Ya, kebanyakan kita mungkin dah faham saktah ni iaitu menahan nafas dan memutuskan suara sebentar pada huruf yang bertanda yang ada huruf sin di atas dia tu. Kemudian meneruskan bacaan dengan nafas yang sama. Ya, nafas yang kita tahan tadi, ya, ditahan sekejap, kemudian sambung bacaan dengan suara yang baru. Nafas yang sama, suara yang baru. Itu saktah kan? Jadi menahan nafas dengan memutuskan suara sebentar, kemudian meneruskan bacaan dengan nafas yang sama, suara yang baru. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di sini tidak ada hukum idgham. Jangan digabungkan lam ke dalam ra ya. Barrana ala, tak mau baca begitu ya. Di sini kita ambil hukum saktah. Baik, kita tengok pula idgham kamil ataupun idgham nakis tadi yang berlaku pada ayat 20 ya, potongan ayat ini pada ayat 20 surah Al-Mursalat ni ya. Pada kalimah dalam pertemuan qaf dan kaf ya, yang dikatakan bacaan idgham mutaqarribain kamil ya. Jadi hukum bacaan dia wajib idgham sama ada secara kamil yang sempurna ya, daripada lam bila masuk, mana lam tidak sentuh qaf langsung. Inilah dikatakan idgham kamil. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Nakhluqukum, itu kamil. Ya, dia tinggal langsung tak sentuh pada qaf.
Ini dinamakan idgham mutaqaribain kamil. Ya. Bagi idgham mutaqaribain nakis pula pada ayat yang sama juga. Ya, di mana pada kalimah nakhluqukum tu hukum bacaan dia secara nakis adalah sebahagian saja. Di mana lam sentuh qaf tu dulu, dengan mengambil sifat-sifat isti'la dia dan kuat dia, melainkan tinggalkan huruf hukum qalqalah. Jangan lantunkan dia. Dan baru dia mengambil huruf kaf. Nakhluqukum, jangan nakhluqukum. Tidak ada lagi qalqalah. Semua makhraj dan sifat qaf dia masuk ke dalam kaf, melainkan sifat isti'la yang tebal dia tu dan berapa sifat kuat tinggal di luar. Sifat qalqalah masuk ke dalam kaf, tidak melantun lagi lah qaf tu. Jadi dalam bacaan idgham nakis, alam nakhluq, pegang dulu di makhraj qaf tu, tekankan di anak tekak, baru diambil kaf yang berbaris. Alam nakhluqkum mimma immahin. Itu bercontoh idgham mutaqaribain nakis. Dan pada kalimah alam nakhluqkum ni kata Said Al-Salsabi Al-Syafi, ada dua wajah kata dia. Kita boleh pilih iaitu sama ada nak baca dengan idgham kamil pun boleh, nak baca dengan idgham nakis pun boleh. Tetapi dalam riwayat Hafs Nasim, idgham kamil tu lebih aula, lebih elok kata dia. Jadi mudah bacaan. Sebab digabungkan nakis kamil ataupun nakis tadi, dia semua berkaitan dengan makhraj dan sifat juga. Pada huruf kaf dan pada huruf qaf dan kaf ni kita tengok di mana makhraj qaf, di mana makhraj kaf dan apa pula sifat-sifat mereka. Qaf duduknya pangkal lidah dan anak tekak. Manakala kaf pangkal lidah juga tapi di langit-langit lembut. Mana hampir sangat anak tekak dengan langit lembut tu pertemuan dengan dua huruf yang cukup rapat. Maka di sinilah dikatakan taqarrub tadi ataupun qarib. Manakala sifat pula sifat qaf kita tengok dengan sifat kaf banyak yang berbeza kan. Jadi gabungan antara qaf dan kaf ni kerana pada makhraj kerana berhampiran pada makhraj. Manakala pada sifat ni dia untuk nakis. Kenapa digabungkan secara nakis? Kerana terdapat sifat qaf yang lebih kuat daripada kaf. Kena raikan juga kuatnya sifat pada qaf tu tadi. Maka di situlah berlakunya idgham nakis. Baik, digabungkan atas alasan taqarrub, iaitu rapat pada makhraj. Dan sifat atau berhampiran. Itulah sebab kalau digabungkan sama ada dia rapat pada makhraj atau rapat pada sifat. Pada qaf dan kaf tadi kerana dia rapat pada makhraj, sifat mereka tu berbeza sedikit. Sebab apa? Sukar untuk dibaca secara izhar. Contoh alam nakhluqukum, agak payah, sukar untuk dibaca. Maka cara yang mudah digabungkan. Sama ada gabung secara kamil ataupun nakis. Jadi ini sedikit penerangan mengatakan idgham kamil adalah menggabungkan huruf qaf ke dalam kaf dengan melenyapkan semua makhraj dan sifat huruf qaf masuk ke dalam kaf. Yang jelas iaitu bacaan pada huruf kaf yang bersabdu. Itu kamil. Yang nakis ni pula ialah menggabungkan huruf qaf tu tadi ke dalam huruf kaf dengan melenyapkan makhraj huruf qaf saja. Tetapi mengekalkan sifat-sifat melainkan qalqalah. Qalqalah tak ada. Sifat-sifat yang kuat bagi qaf tadi masih ada dalam bacaan. Baik, perhatian dia kata idgham mutaqaribain juga berlaku pada hukum nun sakinah yang kita dah belajar malam tadi, di mana pertemuan nun dengan ra ataupun nun dengan lam. Ini juga kategori mutaqaribain tetapi di dalam kumpulan idgham ni dia tak sentuh lagi lah. Sebab benda ni berlaku dalam hukum nun sakinah. Jadi itu juga kalau nak kata idgham mutaqaribain pun boleh. Tapi lebih sesuai dipanggil idgham bila gunnah kamil. Kerana dia duduk dalam hukum nun sakinah. Juga berlaku dalam alif lam ta'rif.
Hukum alif lam ta'rif yang kita sebut juga malam tadi pada alif lam samsiah. Apabila selepas saja lam sakinah dia berjumpa dengan huruf yang bersabdu selepas dia tu, itu juga kerana takurub pada kategori lam sakinah. Itu kita tinggalkan dulu, tak apa. Yang penting bacaan kita tu mau betul. Ini harus idgham mutaqaribain. Ini kita ambil sedikit Ini sebagai ilmu tambahan. Di kalangan para qura ada yang menetapkan bacaan secara idgham atas alasan taqarrub, kata dia. Iaitu bagi perkataan qad bila bertemu dengan huruf jim, zal, zai, sin, shin, sad, dad ataupun dha. Selepas kalimah qad dia bertemu salah satu daripada huruf ni tadi, ada para qura dia gabungkan bacaan. Berhampiran pada makhraj ataupun sifat, kata dia. Kita tengok contoh dia dari potongan surah Ar-Rum ayat 58, boleh tengok di mana laqad di situ bertemu dengan dot tu ni. Jadi qura, ada sebahagian qura dia menggabungkan walaqad darabna linnas. Dia dalam bacaan kita kalau kita perhatikan kita nak baca dia dengan izhar. Dalam bacaan Hafs an Asim Tariq Satibi, bila qad bertemu dengan salah satu huruf ni, kita baca dengan izhar, iaitu kita raikan sifat qalqalah pada dal. Walaqad darabna linnas. Jadi di sini kita ambil satu pegangan kita, kalau kita tidak melantunkan dal, makna bacaan kita itu dah menyerupai pada qiraat yang lain. Jadi di sini ambillah qalqalah pada dal tu dulu, baru dibariskan dot. Walaqad darabna, laqad darabna. Kalau ada yang menggabungkan tidak salah, itu pada qiraat yang lain. Tapi qiraat Hafs an Asim Tariq Satibi tidak. Dia baca dengan izhar. Bermaksud kena raikan dulu qalqalah pada dal. Jadi hati-hatilah bila berjumpa dalam keadaan hukum sedemikian. Ini juga contoh laqad bertemu dengan huruf dha. Jadi bacaan kita qala la, tengok pada dal tu kita lantunkan dulu. Qala laqad zalamaka bisual. Laqad zalamak. Kita lantunkan. Jangan diamkan lantunan. Kalau dia diamkan lantunan tu bermakna kita menggabungkan dal ke dalam dha yang menyerupai bacaan qura' yang lain. Tak sama bacaan dia nanti. Jadi jelaskan dulu qalqalah dal. Itulah bacaan kita. Begitu juga kalau dia berjumpa dengan jim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Pada laqad kalau tak ada laqad ja'akum, ada yang baca begitu. Mana kita seolah menggabungkan dal ke dalam jim. Tidak dalam bacaan Satibi, Hafs an Asim Tariq Satibi ni tidak digabungkan. Kita baca dengan hukum qalqalah pada dal tu. Baik ini agak selesai yang ni. Kita tengok pula idgham mutajanisain iaitu idgham mutajanisain ni dia ada idgham mutajanisain kamil, dia ada idgham mutajanisain naqis, dia ada idgham mutajanisain bi gunnah. Kita tengok ketiga-tiga hukum dalam mutajanisain ni. Iaitu bagi hukum yang ke-10 dalam senarai kita, idgham mutajanisain kamil. Itu pengertian dia, mutajanisain tadi adalah bermaksud dua huruf yang sejenis pada makhraj dan sifat-sifat. Huruf pertama sukun, huruf keduanya berbaris, yang membina istilah sori tadi. Sebagian ulama menyatakan sejenis pada makhraj tetapi berlainan sifat, atau sejenis pada sifat tetapi berlainan pada makhraj, juga dikategorikan sebagai tajanus. Jadi boleh pakai belaka kedua-dua istilah ni. Baik, contoh kita tengok pada huruf za, zal, za, iaitu ketiga-tiga huruf ni sama makhraj tetapi berlainan sifat. Kalau mereka bertemu secara satu hala, wajib dibaca secara idgham kamil. Jadi maksud dia pertemuan satu hala, za berjumpa dengan zal ataupun zal berjumpa dengan za, maka wajib digabungkan dalam bacaan.
Kata Sahib Al-Salsabi, dan zal diidghamkan dengan dha seperti kalimah idzalamtum, kata dia. Jadi zal tu digabungkan terus ke dalam dha, pertemuan sahala ni. Contoh, apabila tha bertemu dengan zal. Kita tengok dalam potongan surah Al-A'raf ayat 176 ni, yalhadzalik, kalau diwasalkan. Kalau diwakafkan matikan sa. Yalhadz, ada timbul kemuskilan. Bertanya, tha tu apa baris pun tak ada, kosong aja. Nak baca macam mana? Jadi mudah nak faham, bila huruf tidak ada tanda apa-apa di atas dia, samalah kategori dia sebagai huruf yang mati atau huruf sukun, ya. Jadi baca dengan cara izhar lah. Huruf yang sukun, bacaan dia izhar, ya. Jelaskan apa yang nak dijelaskan pada huruf yang sukun ni, iaitu sifat dia, sifat dominan dia. Ta ni hamas, ya. Mati. Kalau kita tak nak wasal, kita matikan pada wakaf jaiz tu. Letakkan ujung lidah di ujung gigi, adalah sifat hamas sikit di situ. Tapi kalau diwasalkan bacaan, tha tu terus masuk ke dalam zal. Yalhadzalik, bacaan dia begitu, ya. Pada dua tempat, dua huruf tu. Jadi daripada yalha tu, ha tu terus ke zal yang bersabdu. Begitu juga bertemu zal bertemu dengan dha, ya. Al-yawma idh zalamtum annakum, ya, pertemuan ni berlaku antara zal yang sukun, dha yang berbaris dan bersabdu. Ini dia mutajah nisain, ya. Dua pertemuan dua huruf ni yang sejenis pada makhraj. Di mana makhraj mereka di hujung lidah, diletak di hujung gigi kaki atas. Itu rumah mereka. Jadi dalam bacaan, hamzah terus bawa zal masuk ke dalam dha secara sempurna. Al-yawma idh zalamtum annakum. Pegang dha tu dulu, ya. Itulah kalau kita tak pegang dha dengan kuat, itu yang kata meringankan sabdu tadi. Al-yawma idh zalamtum, itu ringan. Ya. Cara bacaannya idh zalam. Begitu bacaannya. Pegang dulu. Begitu juga, ya, yang melibatkan pertemuan, dal, ta dan ta. Yang ini berlaku dalam dua hala, ya. Dal, ta dan ta sama makhraj, tetapi kebanyakannya berlainan pada sifat-sifat, ya. Bertemu secara dua hala, maka wajib, ya, dibaca secara idgham kamil atau nakis. Bila berlaku pertemuan dua hala ni, ada dua bacaan di sini, ya. Ada yang perlu dibaca dengan idgham kamil, ada yang perlu dibaca dengan idgham nakis. Kita tengok di mana makhraj dal, ta, ta, ujung lidah diletak di pangkal gigi kacip atas kita, ya. Di situlah makhraj dia, ataupun di ujung gusi, ya. Okey, contoh kita tengok dal bertemu dengan ta, ya, daripada potongan surah Al-Baqarah ayat 256 ni. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Di mana dal bertemu dengan ta, ya. Dal tidak berbaris, ta berbaris dan bersabdu. Maka itu simbol sabdu ni menunjukkan gabung secara sempurna. Yang bermaksud huruf sebelum ta tu yang bersabdu tu, dia minta supaya dal tu masuk ke dalam dia secara kamil. Jadi itu tugas qaf sekarang, ya. Masukkan dal ke dalam ta, ya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jangan dilantunkan lagi lah. Qad tabay, agak sukar bacaan, ya. Tidak ada lagi hukum qalqalah pada dal, ya. Kerana kau bawa dal terus masuk ke dalam ta. Itu pasal ta diletakkan tanda sabdu yang bermaksud digabungkan secara sempurna, ya. Jadi keseluruhan makhraj dan sifat huruf dal tu tadi digabungkan ke dalam huruf ta, ya. Baik, contoh pada ta bertemu dengan dal pula, ya, dalam potongan dalam surah Yunus, ya, ayat ke-89 ni, qala qad ujibat da'watukum. Di mana pertemuan dia berlaku di sini, ya. Ta yang tidak berbaris bertemu dengan dal, maka digabungkan secara sempurna. Qala qad ujibat da'watukuma, ya. Jadi tugas ba lah di sini, bawakan ta tu masuk ke dalam dal, ya. Ujibat da'watukuma. Okey, saya nak kongsi sedikit di sini. Apabila huruf-huruf yang bersabdu itu memiliki sifat qalqalah, ya,
maka gabungan tu pegang pada huruf yang bersabdu yang memiliki sifat qalqalah secara kuat lagi. Ya. Huruf qalqalah ada 5 ya, kita dah faham, iaitu ba, jim, dal, qaf dan ta. Jadi ada yang baca secara baju dah kotor kata dia. Okeylah, boleh asalkan kita ingat ya. Jadi bila salah satu huruf ni bersabdu dalam bacaan idgham ni, pegang lagi kemas. Ujibat da'watukuma. Ya. Itu hak dia. Kerana dia pautan makhraj huruf-huruf qalqalah ni kuat pada makhraj dia. Itu sebab dia. Jadi keseluruhan makhraj dan sifat huruf ta ni tadi digabungkan dalam huruf dal secara kamil, secara sempurna. Baik, kita tengok pula hukum yang ke-11, idgham mutajah nisai nakis. Bagaimana berlakunya idgham mutajah nisai nakis? Iaitu apabila ta bertemu dengan ta, ya, ini digabungkan terus pada ta ke dalam ta. Waddat ta'ifah. Ini idgham kamil. Idgham mutajah nisain kamil. Tetapi dalam bacaan, kalau ta ni pula, ini idgham kamil. Kalau ta bertemu dengan ta ni pula, ini ada bacaan nakis di sini. Waqala ahabtu bima. Ini idgham nakis. Maksud nakis, ha, kita tengok di sini. Ha, tugas ha ni sekarang dia kena macam mana cara nak baca nakis, kita tengok dulu cara bacaan dia. Pertama, huruf ha matikan huruf ta tu dulu. Ahab jangan dilantunkan. Tidak ada sifat qalqalah lagi pada ta. Waqala ahab dengan meraihkan sifat ta yang kuat, iaitu isti'la, itba'nya, dia melekap, melekap bunyi. Ahab, dinaikkan pangkal lidah ke langit-langit pada ta tu. Ahab, selepas tu baru dibariskan ta. Jaga sifat yang kuat pada ta, iaitu itba' dan isti'la dia tadi. Ahab, kemudian bariskan huruf ta. Ahab tu bima. Begitu bacaan idgham mutajah nisain nakis, ya. Jadi kalau kita perhatikan di situ, huruf ta tidak bersabdu. Ini menunjukkan gabungan ni nakis, ya. Itu sebab dia tidak bersabdu. Kalau bersabdu bermaksud kamil. Kenapa digabungkan? Yang dikatakan mutajah nisain ni tadi, semuanya berkait rapat dengan makhraj dan sifat. Cuba kita perhatikan sifat huruf ta, makhraj dia hujung lidah, pangkal gigi, hadapan. Manakala huruf dal, makhraj dia hujung lidah juga dan pangkal gigi, hadapan juga. Begitu juga dengan ta, hujung lidah dan pangkal gigi, hadapan. Ketiga-tiga huruf ni duduk tempat yang sama, yang dikatakan tajanus ataupun mutajah nisain. Sedangkan sifat-sifat mereka ni kalau kita perhati tak banyak, tapi makhraj mereka sama semua. Inilah yang dikatakan tajanul, ya. Bermakna dia sejenis pada makhraj tetapi berlainan pada sifat. Jadi dalam gabungan, kalau ta jumpa dengan ta tadi, ta tu masuk terus ke dalam ta. Tetapi kalau ta jumpa dengan ta, kena ambil ta tu dulu. Sebab apa? Kita perhatikan pada sifat-sifat ta lebih kuat daripada sifat ta tadi. Itu yang saya katakan tadi, makhraj dan sifat ni yang main peranan untuk membina hukum bacaan yang bertajwid. Yang dikatakan nakis tadi inilah, kita perhatikan pada ta dan ta tadi, makhraj mereka sama, tapi sifat ta lebih kuat, banyak sifat ta semua kuat, sedangkan pada ta ni kebanyakan ni semua sifat-sifat lemah. Maka bila ta bertemu dengan ta, maka ta tu perlu diraikan dulu dengan cara bacaan nakis, idgham mutajah nisain nakis. Baik, harap dapat faham sikit di situ insya-Allah. Dan pada hukum yang terakhir, iaitu idgham mutajah nisain bi gunnah, iaitu dalam ayat irkam ma'ana, di mana ba yang tidak berbaris bertemu dengan mim yang berbaris dan bersabdu, maka digabungkan secara sempurna. Irkam ma'ana. Kenapa digabungkan? Kita perhatikan ba dan mim ni makhraj mereka.
Ba dua bibir dirapatkan, manakala mim dua bibir dirapatkan juga. Cuma ba dirapatkan dengan kuat, mim dirapatkan dengan lemah. Itu maksudnya. Jadi mereka ni sejenis pada makhraj. Sedangkan sifat-sifat mereka banyak yang tak sama lah, tak semuanya sama. Jadi mereka ni sejenis pada makhraj. Di sini. Baik, dalam bacaan bila berjumpa je pada surah Hud potongan daripada ayat 42 ni, maka digabungkan ba ke dalam mim Di mana cara gabung daripada kaf lagi terus masuk ke mim. Jangan dilantunkan pada ba lagi Ya bunayyarkam ma'ana. Tidak dibaca lagi. Ya bunayyarkab ma'ana. Tidak lagi begitu. Tidak ada lantunan pada ba lagi. Jadi dalam bacaan, makhraj dan sifat huruf ba masukkan terus ke dalam mim. Irkam. Dengung. Jangan lupa dengung dua harakat. Penting. Saya selalu jaga dalam bacaan ni yang perlu didengungkan, perlu dengung dua harakat. Saya selalu ingatkan. Itu penting. Kerana dengung di sini adalah dengung di tahap yang pertama. Musyaddadah. Baik, kenapa digabungkan? Sebab ba tadi dia merapatkan dua bibir dengan kuat, mana mim dirapatkan dua bibir dengan ringan. Sifat-sifat mereka tak sama. Cuma pada sejenis, pada makhraj. Sebab itulah digabungkan. Baik, sedikit saya nak kongsi di sini. Sebahagian para qura' ada yang memilih membaca secara idgham atas alasan tajanus bagi perkataan berikut. Apabila huruf ba bertemu dengan fa. Dalam Hafs An-Asim, ba bertemu dengan mim digabungkan atas alasan tajanus. Tapi setengah qura', para qura', apabila huruf ba bertemu dengan fa, mereka gabungkan. Au yaghlib fasawfa nu'ti. Digabungkannya. Tetapi Imam Hafs melalui aliran Shatibi memilih bacaan izhar. So kita jangan gabunglah. Maka di sini kita kena ambil qalqalah ba tu tadi. Pada dalam irkam makna tidak ada qalqalah ba, tapi di sini kena ambil. Au yaghlib fasawfa nu'ti. Bacaan kita begitu. Mudah-mudahan dapat sedikit fahaman di situ, insya-Allah. Baik, kita sampai di situ saja. Habis semua 12 hukum-hukum idgham yang berlaku dalam bacaan kita. Kita dah sentuh semalam tadi dan pagi ni. Mudah-mudahan dapat sedikitlah ilmu kita. Kalau tak dapat ambil semua pun, paling tidak satu jangan tinggal lah. Sikit-sikit, kita ambil sikit-sikit dulu untuk kita faham. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kefahaman kita untuk membaca Al-Quran dengan baik. Kita tangguh dulu pertemuan kita dengan doa, sama-sama doa InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an wa akrimna bikaramatil Qur'an wa syarrifna bisyarafatil Qur'an wa albisna bikhil'atil Qur'an wa adkhilna al-jannata bisyafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirati bihurmatil Qur'an. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih